Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Mus'ab daripada FST, rakan-rakan jemaah yang hadir, Rustia daripada Pusat Islam, dan semua muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam Jumaat. Selamat tengah hari. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini kita dapat bersama untuk program Tazkirah Sains Islam, anjuran daripada Institut Sains Islam USIM, dan hari ini kita bersama untuk berbincangkan satu tajuk yang agak istimewa tajuknya, iaitu kausaliti menurut Al-Quran dan sains. Jadi kita akan berbincang secara ringkas berkenaan dengan tajuk ini, dan sama-samalah kita melihat perspektif Islam, Al-Quran terutamanya, dan juga perspektif sains, insya-Allah. Jadi saya akan melihat dari perspektif Islam, dan insya-Allah Dr. Mus'ab akan cuba menghuraikan dari perspektif sains. Namun dalam masa yang sama kita mungkin ada percampuran di sana sini, tapi kita cuba minimumkanlah. Okey. Jadi kalau kita lihat kausaliti ni dalam bahasa mudahnya ialah sebab dan musabab. Teori sebab dan musabab. Dan sebab dan musabab ini secara mudah juga apa faktor yang menyebabkan berlakunya perkara tertentu. Jadi itu dalam bahasa akademiknya dinamakan sebagai causality. Dalam bahasa Arabnya as-sababiyah ataupun al-illiyah. Dan dia berbincang berkenaan dengan sebab dan musabab. Dan perbincangan berkenaan dengan sebab dan musabab ini satu perbincangan yang agak panjang dalam perbincangan ilmu kalam dalam Islam. Cuma kali ini saya tidak bercadang untuk membawa perbincangan ilmu kalam di sini. Cuma kita memadai melihat perspektif daripada Al-Quran. Apa pandangan Al-Quran tentang perkara ini. Okey, jadi dari sudut perkataan sebab ini ataupun cause and effect, dia juga cause and effect, sebab dan musabab ini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, perkataan sabab ini disebut sebanyak 5 kali, dan disebut 4 kalinya dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, umpamanya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami memberikan kedudukan yang istimewa, yang penting, yang hebat kepadanya di muka bumi, dan kami memberikan kepadanya pengetahuan tentang sebab. Okey, dan ayat ini merujuk kepada kisah Iskandar, Iskandar Zulkarnain, yang diberikan kedudukan yang istimewa oleh Allah SWT di muka bumi, di mana dia menjadi pemerintah kepada satu kerajaan yang besar, daripada timur ke barat, satu empire yang besar. Itu yang diberikan kepada Iskandar Zulkarnain yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dan cerita tentang Iskandar Zulkarnain ini sebenarnya patut kita umat Islam perhalusi, dan dia berkait rapat dengan perbincangan kita pada hari ini. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran ni Allah SWT menyatakan bahawa Allah memberikan kedudukan yang istimewa kepada Iskandar ini, Zulkarnain ini. Dan di antara faktor yang disebutkan kenapa kedudukan istimewa itu diberikan ialah
Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami memberikan kepadanya sebab ataupun ilmu tentang sebab setiap perkara. Itu faktor. Faktor kenapa Iskandar Zulkarnain ini berjaya menguasai alam, kerana dia mengetahui ilmu tentang cause and effect. Itu dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi daripada sinilah pentingnya, pengajaran daripada ayat ini ialah pentingnya untuk kita menguasai ilmu sebab dan musabab ini. Kerana dengan penguasaan ilmu sebab dan musabab inilah seorang manusia, bangsa, kaum akan menguasai alam ini. Okey? Dan perkara ini berkait rapat dengan realiti yang kita lihat sekarang ini. Realiti sekarang ni, alam kita ini dikuasai oleh rakan-rakan kita daripada barat. Mereka yang menguasai alam ini. Dan berarti kata mereka menguasai teknologi, mereka meneroka angkasa lepas, laut dalam. Dan antara faktor kenapa mereka berjaya buat demikian ialah kerana mereka menguasai ilmu sebab dan musabab. Itu faktor dia. Dan untuk mengetahui dan menguasai ilmu sebab dan musabab ini ialah melalui penyelidikan, melalui kajian-kajian saintifik yang dibuat. Okey, jadi itu adalah kepentingan ilmu tentang causality, tentang sebab dan musabab ini perlu diketahui. Lagi banyak kita mengetahui tentang ilmu ini, lagi tinggi peluang kita untuk menguasai alam ini, menjadi khalifah Allah yang baik. Jadi itu, ini maksudnya kita kena belajar daripada Al-Quran tentang kisah-kisah yang dinyatakan dalam Al-Quran untuk kita jadikan panduan di zaman sekarang ini. Dan kalau kita melihat isu sebab dan musabab ini, yang sering menjadi perbahasan ialah dari sudut natural causes, illah at-tabi'iyah, sebab musabab tabi'i ini adakah ada atau tidak. Itu menjadi perbincangan di kalangan ulama. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, apa jawapan Al-Quran? Sebab kita dalam Islam ini, sekiranya terdapat sebarang bentuk perselisihan pandangan, khilaf, kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sekiranya terdapat perselisihan, kamu berbeza pandangan pada suatu perkara, adalah kamu merujuk kepada Allah dan Rasul, iaitu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah panduan kita selaku umat Islam. Jadi kita kembali kepada Al-Quran. Apa Al-Quran kata berkenaan dengan sebab dan musabab ini, ataupun berkenaan dengan natural causes ini. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak ayat yang menceritakan tentang sebab dan musabab ini. Antaranya firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 32, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala ilaikum minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Maksudnya Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan menurunkan dari langit itu air yang mana dengannya dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi rezeki kepada kamu. Jadi ulama tafsir seperti Fakhruddin Ar-Razi dan ulama-ulama lain mengatakan bahawa ba di sini fa akhrajna bihi, ba di situ adalah ba as-sababiyah. Ba as-sababiyah bermaksud kami keluarkan dengannya, itu dengan air, iaitu air itu menjadi sebab. Air itu menjadi sebab tumbuhnya pokok, tumbuh-tumbuhan yang menjadi rezeki. Jadi di sini Al-Quran menetapkan illah at-tabi'iyah, sebab tabi'i iaitu air itu adalah penyebab kepada keluarnya tumbuh-tumbuhan. Okey. Dan di sini perkara ini boleh dilihat dulu dalam surah An-Naml ayat 60, dalam surah Al-Baqarah ayat 26, ayat surah Taha ayat 53. Dia punya mesejnya hampir sama. Dan yang menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat Islam juga ialah apabila mereka bimbang bila kita meletakkan natural causes ini, illah al-tabi'iyah ni, seolah kita melawan Allah Subhanahu Wa Taala atau berlaku syirik.
Itu menjadi kebimbangan. Sebenarnya dia tidak macam tu. Dia tidak ada pertentangan pun di antara natural causes dengan Allah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah supernatural causes. Manakala yang manusia ni adalah illah at-tabi'iyah, natural causes. Beza di antara natural causes dengan supernatural causes ialah natural causes ni illah at-tabi'iyah, sebab tabi'i ni kita perlu kepada sebab yang lain untuk mewujudkan kita. Macam contoh saya, yang mewujudkan saya penyebabnya ialah mak ayah saya. Mak ayah saya daripada datuk, nenek, semua moyang, tahu dia akan berakhir dengan Nabi Adam. Nabi Adam AS penyebabnya siapa? Allah. Allah penyebab apa? Tak ada. Allah dia tiada penyebab. Dia tak perlu pada sebab. Manakala illah al-tabi'iyah makhluk ni dia perlu pada sebab yang lain. Manakala Allah dia mustaqillah, dia tidak perlu pada penyebab. Kenapa? Kerana Allah itu sentiasa ada. Dia tak pernah masa dia tiada. Jadi Allah maha kaya daripada sebarang sebab. Dia tidak perlu. Jadi itu beza di antara sebab tabi'i dengan sebab ghairu tabi'i, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu kadang-kadang sebahagian masyarakat Islam dia suka untuk mengharmonikan benda ni. Sebenarnya benda ni boleh diharmonikan. Okey, cuma dari sudut apa yang berlaku yang menjadi kebimbangan umat Islam juga ialah apabila kita fokus kepada natural causes ini, kita lupa kepada supernatural causes, iaitu Allah. Dan itu yang berlaku di Barat. Barat apabila buat kajian, dia kaji sains dan sebagainya, dia tengok sebab semua tu. Dia tengok sebab berlaku umpamanya penyakit ke, berlaku hujan ke, dia tengok sebab yang berlaku secara tabi'i. Dia buat kajian. Apabila dia kaji sains ni, dia tengok sebab berlaku, dia dapat detect, dia sampai peringkat dia melupakan Allah. Itu yang berlaku di Barat. Dia lupa pada Allah. Jadi dia tengok semua sebab natural causes sehingga dia kata Allah tak ada peranan. Itu berlaku di Barat. Tapi kita dalam Islam, Allah SWT sentiasa ada peranan. Allah SWT membuat sistem yang ada ini melalui sistem sebab dan musabab, dan memahami sistem ini akan menyebabkan kita mampu menguasai alam. Sebagaimana kisah Iskandar Zulkarnain. Okey. Dan kita umat Islam ini, apa yang kita inginkan ialah kita juga ni perlu menguasai alam kerana kita sebagai khalifah. Jadi kalau kita nak menguasai alam ini, kita perlu menguasai ilmu cause and effect, sebab dan musabab ini. Okey. So okey. Itu berkenaan dengan sebab musabab menurut Al-Quranul Karim. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada jemaah sekalian dengan masa yang terbatas ini, sebab tajuk ini agak besar sebenarnya. Dia perlu satu kuliah yang lain, soal jawab, sesi soal jawab yang perbincangan yang menarik, tapi kita lontarkan idea awal untuk makluman. Saya itu boleh soal? Okey, silakan. Okey. Supernatural. Supernatural ni adalah cause yang Allah cause. Yang natural ni adalah sebab yang biasa. Tapi kalau kita masukkan biiznillah, itu sangat baik. Bagus itu. Cuma dia punya, walaupun Allah SWT dia buat sistem ni dengan sebab dan musabab, tapi Allah SWT dia boleh potong sebab musabab anytime. Contohnya apabila berlaku kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim nak dibakar kan oleh Namrud. Tapi masa tu Allah guna kuasa dia, kata apa? Ya nar kuni bardan wasalaman, automatik dia follow. Sebab apa? Sebab Allah ni walaupun dia buat sistem sebab dan musabab ini, tapi dia ada kuasa. Dia kata innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Itu sunnatullah, sistem Allah. Jadi dalam kes Nabi Ibrahim tu diguna perkataan kun fayakun, tapi nar tu muannas kan, kuni. Kuni bardan wa salaman, bardan wa salaman.
Maksudnya kuasa Allah beyond sistem. Dia buat sistem alam ni dengan ilah maklul, tapi kuasa Allah boleh mengatasi semua anytime. Contoh tadilah Nabi Ibrahim tu. Okey, Allahu a'lam. Okey, sekarang ni kita dengar daripada perspektif sains. Silakan Dr. Mosam, silakan. Fadal. Jazakallahu khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman nafi'an. Jazakallah kepada panel yang pertama, TNCAA kita, Prof Radhi, juga Pusat Islam dan juga ISI kerana bersudi menjemput kami untuk membincangkan topik yang berat sebenarnya, kan Prof? Sangat berat. Kami dah 2 kali Google Meet, MS Team virtual meeting untuk selaraskan bagaimana penyampaian yang kita perlu ataupun kita boleh berikan dalam masa 15 minit setiap seorang. Jadi kalau daripada Prof, background saya dulu, saya seorang ahli fizik di Fakulti Sains Teknologi. Maaf. Saya dalam bidang yang hampir sama dengan bekas NC kita lah, Datuk Reza, berkenaan dengan kuantum. Jadi bila diberikan ruang untuk bersebut tentang cause and effect ni dalam konteks classical physics, okey. Tapi dalam aspek kuantum dia lain sikit perbincangan dia. Lain sikit. Prof kata berat sangat tu Dr. Musab, jangan bawa. Jadi apa yang saya nak bawakan hari ini adalah daripada hasil perbincangan dengan TNCA kita, iaitu perspektif kita terhadap sains. Sebab kita tahu dan kita maklum daripada huraian Prof berkenaan dengan sains ini adalah sababiyah, kan? Sabab dan musabab, dan sababiyah ini tetap saja duduk di bawah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah bila-bila masa, seperti mana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang saya bawa take home message hari ini adalah lebih kepada perspektif kita sebagai seorang Muslim melihat sains. Kalau saya tanya anak-anak pelajar USIM, kenapa belajar sains? The common answer should be nak kerja, doktor. Nak kerja. Bidang sains kan waktu dulu hot kan. Jadi ataupun sekarang ni pun masih guna lagi engineering. So nak kerja. Adakah jawapan tu salah? Saya kata jawapan tu tak salah. Cuma belum cukup power lagi. Dia ada jawapan lebih power lagi, tuan-tuan. Jadi jawapan yang power tu sebenarnya perlu kita lihat kepada, patah balik kepada Al-Quran. Seperti mana yang Prof Radhi sebut tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau you ada masalah, beza pendapat, farudduhu ilallah wa rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. So back to our fundamental lah, iaitu Al-Quran. Apa Al-Quran sebut tentang perkara tersebut? I give you one example about the theory of evolution, kan? Yang memang dah makruf. Theory of evolution said that manusia datang daripada apes, kan, monkey, macam tu lah. So then kat mana kita punya pertimbangan nak meletakkan itu? Adakah kita follow? Same goes as the quantum. Quantum ada dipanggil parallel universe. Sudah macam mana nak bincang tu? Jadi pertama sekali take home message yang kita kena bawakan adalah farudduhu ilallah wa rasul. Whatever reason, whatever discussion, kalau ada rasa macam tak puas hati, tak memuaskan akal, tak menenangkan fikiran, kembali balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Tengok. Dan satu lagi poin penting adalah Al-Quran bukan kitab sains. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Sebab kalau kitab sains dia describe detail in gene molecular technology. Genes, bukan dia genes, apa nama tu, DNA, whatever, something like that. Tetapi Al-Quran ini adalah the basis fundamental. Maksudnya apa-apa pun rujuk balik. Kalau Allah SWT ada sebutkan manusia itu bermula dengan tanah liat, that's it. Tanah liat lah permulaan dia. Ketika Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Adam AS, syaitan pun ketuk, tung, apa dia ni? Jadi itu maksudnya fundamental, asas kita pegang sebagai seorang Muslim. Jadi take home message yang pertama tadi. Yang kedua adalah tujuan belajar sains. Para pendengar rasa apa tujuan? Okey, first kali kita kena tengok sirah adalah sirah kepada sirah Nabawiyah. Tengok sejarah. Sejarah dunia kita tahu dia ada the golden age of Islam. Betul kan? Semua maklum. Islam memegang kekuasaan dunia sampai secara rasminya jatuh pada 3 Mac 1924. Itu secara rasmi lah. Which is for 1,000 years
1300, ya, lebih kurang lah, ataupun 1200 tahun, Islam memegang tampuk dunia, memerintah, which is perbincangan sirah lepas tu saya tak bawa lah, cuma saya nak ambil dia punya positive impact adalah di situlah lahirnya saintis-saintis Muslim. Kadang-kadang kita tertanya, kenapa dia orang ni rajin sangat study sampai cipta astrolab. Tuan-tuan tahu astrolab apa? Astrolab tu adalah a small device to determine sunset and sunrise, pergerakan bintang, lebih kurang lah. Ataupun hari ini teknologi tu telah monopoli dan telah diubah kepada digital technology, we call it as Global Positioning System, GPS. Yang tuan-tuan pun sedia maklum ada dalam handphone tuan-tuan. Google pun boleh tahu saya dekat Tunku Mukris. Kalau dia nak tembak drone pun boleh anytime. Sebab mereka menguasai sababiyah. Okey, pada kegemilangan Islam, para saintis Muslim, apa hajat dia sebenarnya study Islam hebat-hebat sampai keluar astrolab? Contoh je astrolab. Astrolab ni sebenarnya kalau ikutkan sejarah lah, dia bukannya berasal daripada seorang saintis Muslim tu, iaitu Al-Battani dan lupa dah nama dia, Tusi Ibrahim Al-Fazari, iaitu mathematician. Al-Battani ni dia astronomers lah. Kalau kita patah balik kepada mereka, kenapa mereka nak sangat tentukan? Kerana ada tuntutan syarak ke atas kita, iaitu penentuan waktu solat, penentuan hilal. Ini jadi cerita menarik ni, hilal Ramadan. Bagaimana kita punya prediction ketika Ramadan, kita kata tak nampak kot, sekali tengok hilal nampak, maka besoklah raya. Yang itu jadi bergaduh. Walhal hukum syarak dah letakkan bahawa kalau melihat hilal maka rayalah kamu ataupun puasalah kamu. So that is our basis, our stand untuk meletakkan kat mana sains dan kat mana Al-Quran. Jadi sains itu kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah, tuntutan solat. Kalau kita berada di kawasan yang matahari susah nak lihat, macam mana kita nak tentukan waktu solat kalau tak ada the elephant clock, kan? Antara jam terawal dunia, the elephant clock oleh Al-Jazari, tak silap saya, robotics pertama Muslim yang hebat. Kenapa mereka nak sangat buat benda ni? Kerana tuntutan syarak. Jadi motivasi dia memahami sains is no longer about kerja, it's no longer about nak dapat duit yang banyak, it's more on tuntutan syarak. Jadi mereka buat sains tu adalah satu perkara yang mereka melihat sains adalah perkara syar'i. Kalau kaedah usulnya, jadi kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Yang itu saya tak bincang pada waktu ni lah, sebab ada 8 minit je lebih kurang. Okay, jadi yang pertama untuk individu, yang kedua sepatutnya. Yang pertama untuk individu, tujuan belajar sains adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat ciptaan. Tujuan melihat penciptaan bukan untuk merasa bangga, tetapi untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selarilah kalau saya ambil satu contoh ayat Quran. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim daripada suratul Ankabut, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Allah suruh tengok macam mana Allah SWT mulakan penciptaan. So tujuan melihat pada penciptaan, so you student ada study bagaimana penciptaan tu bermula dari aspek, contohlah paling mudah kita melihat manusia itu diciptakan. Tujuannya melihat keagungan dan kehebatan Allah SWT, kerana ayat tu hujung Allah beritahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Settle. Allah kata setiap benda ni walaupun ada sababiyah sekalipun, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah SWT di atas setiap sesuatu tu maha berkuasa. That's it. So kita akan tambah iman kita sebab kita melihat penciptaan ni dari konteks yang betul-betul diperintahkan oleh pencipta alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So first, dari segi individu dia boleh tingkatkan iman. While you learn science, insya-Allah. So second one, kita akan buat belajar sains hingga mendalam dengan tujuan pelaksanaan hukum syariat Islam. Kalau nak cerita tentang syariat Islam ni tuan-tuan, ada satu perkara yang berlaku dekat kita umat Islam hari ni, yang terdekat lah di Malaysia, banjir contohnya kan. Banjir. So banjir ni antara yang perkara yang dah lama berlaku dari dekat pantai timur, tiba-tiba datang ke pantai barat. Jadi seorang Muslim yang belajar sains, yang belajar engineering,
Sepatutnya dia ada kesedaran ruhiyah Islam, syakhsiah Islam, meletakkan bahawa Rasulullah meletakkan bahawa al-muslim akhul muslim. Muslim bersaudara dengan saudara muslim yang lain. Dia tidak boleh menzalimi, dia kena membantu. Dia ibarat tubuh yang kalau disakiti, kalau demam, tak tidur tenang, maka di situ ada perintah syarak kepada kita. So what we're going to do, how to help our saudara se-Islam kita dalam konteks ini, macam mana? So kalau awak tak belajar sains dengan betul, awak tak memahami konteks sains yang betul, maka motivasi awak untuk mempelajari sains tu hilang. Sekadar untuk kerja, bila dapat kerja tak semestinya dalam bidang sains. Betul? Jadi konteks kefahaman sains, motivasi untuk belajar sains itu perlu diluruskan semula. Jadi dengan itu hasilnya adalah yang ketiga, yang paling besar adalah saudara kita dekat Palestin yang sekian lama kena bunuh dengan kena perang, dengan serang dengan Zionis. Kita umat Islam, rusaun kal rusa'us sail, seperti buih-buih yang bertaburan di atas muka bumi Allah ni, we have no power. Kita tak ada, kita sendiri pun dari segi aspek individu lah, sains kita pun buat main-main sebab kesedaran kita untuk membantu saudara kita tu tak ada. So kita nampak sains dari aspek kerja saja. So now we change our perspective. Sebab ini sebenarnya kita belajar sains adalah antara tuntutan syarak, di samping untuk meningkatkan iman, kita juga berusaha untuk menyempurnakan ibadah ataupun kewajipan-kewajipan fardu ke atas kita. Dengan sains ini akan memudahkan lagi. So hasilnya nanti dia akan jadi cantik lah. Barulah boleh Allah SWT kurniakan, ialah dengan kefahaman yang betul, usaha yang betul, barulah macam mana Prof sebut tadi, mereka barat menguasai dunia. So sampai satu masa nanti Allah SWT akan berikan kekuasaan kepada umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kepada Prof lah untuk rumus. Okey. Oh, dah. Okey. So terima kasih Dr. Mus'ab. Waktu dah masuk waktu zuhur kita. Jadi kita madai untuk setakat ni. InsyaAllah kita ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan kepada panel kita Dr. Mus'ab, dan semoga kita dapat pengajaran dan berkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita tangguhkan dengan baca tasbih kafarah surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.